berkhidmat di Jabatan Agama Islam Bentong, iaitu Timbalan Kadi. Dengan ini pihak majlis mempersilakan kepada Ustaz Roslan selaku penceramah kita pada malam ini, falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اهدي لقومنا فإنهم لا يعلمون اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Bermaksud demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam suatu contoh suri teladan yang terbaik bagi mereka-mereka yang mengharapkan Allah, bagi mereka-mereka yang mengharapkan hari akhirat, dan sudah tentu mereka ingat kepada Allah dalam keadaan yang begitu banyak sekali. Terima kasih pengacara majlis, sahabat lama saya Al-Fadhil Ustaz Makzim, yang saya hormati lagi saya kasihi Tuan Pengurus Felda Sungai Tekam Utara Encik Muhammad Nizam, yang saya hormati Wakil Pengurus Besar Felda Wilayah Jengke, yang turut hadir bersama kita pada malam ini Ustaz Salman bin Muhammad Tasir, yang saya hormati Ketua Kampung Felda Sungai Tekam Cik Abdul Rashid bin Abbas. Tidak lupa kepada sahabat saya Encik Jumri bin Musi selaku pengerusi belia dan seluruh jawatan kuasanya. Seterusnya tuan-tuan imam, pengerusi dan jawatan kuasa masjid. Tidak lupa kepada adik-adik yang telah mendendangkan nasyid kepada kita tadi, sebentar tadi. Seterusnya tuan-tuan haji, puan-puan hajah, hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini sama-sama diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pertama dan selama-lamanya, marilah sama-sama kita panjatkan setinggi-tinggi rasa syukur pada Allah, kerana pada malam ini dapat sama-sama kita bertemu di padang awam ini dalam program yang saya kira cukup bermanfaat untuk diri saya dan semua kita yang hadir. Dan seingat saya hadir sebagai penceramah ini di Felda Sungai Tekam Utara ini kali kedua lah.
Kali pertama dulu saya datang di surau. Saya tak ingat surau apa ya. Dan malam ni pula saya datang dalam program yang dianjurkan oleh beliau. Terlebih dahulu juga saya mengucapkan tahniah dan syabas kepada beliau yang bertindak secara proaktif bagi nak menanam semula kesedaran kepada semua kita, sama ada kita yang berada di sini, yang bekerja di sini, ataupun yang bermustatin di sini. Ini suatu kerja yang sangat mulia, yang insya-Allah yakin dan percayalah, kalau kita buat suatu perkara ini di atas maksud dan hasrat yang murni, Allah Subhanahu Wa Taala akan bantu kita. Dan saya tengok malam ni kehadiran yang begitu ramai. Saya tengok lebih kurang tak kurang lah daripada 40,000. Campur semualah, campur kerusi-kerusi yang kosong yang tidak dipenuhi, campur belakalah motor, kereta, selipar-selipar semua. Walaupun malam ni ramai kita berhimpun di padang ini, tapi kalau kita himpun tengok-tengok balik, sebenarnya yang tak mari itu ramai lagi. Alhamdulillah tuan-tuan, malam ni kita dapat bertemu di padang ini dalam satu program ceramah perdana yang dianjurkan oleh beliau dengan kerjasama JKK, dengan kerjasama Jawatankuasa Masjid dan semua yang terlibat. Alhamdulillah, program ini sangat bermakna, sangat penting pada kita semua. Tuan-tuan, malam ni kita nak bicara satu tajuk yang cukup penting. Pengerusi sebut tadi, tajuk yang kita nak bincang, indahnya hidup bersyariat. Kenapa tajuk ini saya pilih? Kerana beberapa hari lepas saya berforum, tajuk ini juga yang dibincang. Dan saya tengok, bila saya amati, tajuk ini sangat sesuai untuk sama-sama kita fahami. Dan bila kita bicara nak memahami tajuk indahnya hidup bersyariat, pengerusi dah sebut tadi sampai 11.30. Saya bila dia sebut 11.30 tu rasa macam tak puas hati juga. Sebab mari daripada Bentong. Tuan-tuan, daripada Bentong nak mari sini, ni penat juga. Penat juga. Kalau biasanya kuliah ceramah di masjid ni, dia mula maghrib, biasanya dia berhenti isyak. Tak gitu? Mula maghrib biasanya dia akan berhenti isyak, ataupun lebih sikit-sikit gitu. Jadi malam ni kita ceramah mula isyak, kena berhenti subuh lah. Boleh tuan-tuan tunggu? Sungguh ke ni? Tak boleh. Tak boleh. Ada awak tu, hak belakang tu kata boleh menggeleng kepala. Boleh menggeleng. Tuan-tuan, satu ketika Nabi SAW, dalam hadis sahih, satu ketika Rasul SAW lepas sembahyang subuh, Nabi naik mimbar buat kali yang pertama. Lepas sembahyang subuh, Nabi naik mimbar. Nabi berkhutbah di atas mimbar. Bila Nabi berhenti, tuan-tuan, Nabi berhenti setelah masuk waktu zuhur. Masuk waktu zuhur, Rasulullah SAW turun sembahyang zuhur dengan para sahabat. Lepas sembahyang zuhur, Nabi naik mimbar buat kali yang kedua. Bila Nabi berhenti setelah masuk waktu asar. Asar, Nabi SAW turun sembahyang asar. Lepas sembahyang asar, Nabi naik mimbar buat kali yang ketiga. Bila Nabi berhenti, tuan-tuan, perempuan sekalian, Nabi berhenti setelah masuk waktu maghrib, tergelincir matahari. Kita katalah sini sembahyang subuh pukul berapa? Pukul berapa sembahyang subuh? Pukul 6. Kita katalah azan 5 hampir pukul 6. Pukul 6 azan, tunggu orang nak datang. 6 suku kita start sembahyang. 6 suku kita sembahyang, habis 6.30. Boleh 15 minit sembahyang subuh. Lama ni 15 minit sembahyang subuh ni. Biasa kalau cekak 2 minit je. Kita campur wirid doa begitu gini 6.30. 6.30 petang, tuan-tuan, 6.30 pagi Nabi SAW mula. Nabi berhenti, tergelincir matahari, baru Nabi berhenti daripada menyampaikan ucapannya. Berapa jam, tuan-tuan? 6.30 pagi, 7.30 petang. Adik engkau berapa jam?